Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, hari ini cikgu akan ajar kamu bab 4, indeks, set dan logaritma. Okey, untuk yang pertama sekali cikgu akan ajar kamu dalam subtopik 4.1 kita akan tengok indeks. Indeks 4.1. Okey, sebelum ini kamu pernah belajar di tingkatan 3 berkaitan dengan indeks indeks. So jadi cikgu harap kamu masih ingat lagi hukum indeks. Dia ada beberapa hukum indeks. Antaranya yang pertama sekali ialah, kalau kita boleh tengok di sini hukum indeks. Hukum indeks yang pertama. Okey. Inilah. Okey. Dia macam ni lah kan. A kuasa N. A itu ialah operasi darab berapa kali N. So A ni kita panggil asas. N yang kuasa tu kita panggil indeks. So jadi untuk yang pertama, hukum yang pertama, penambahan. Operasi kalau asas sama, bila berlaku operasi darab begini, A kuasa M darab A kuasa N. So dia akan, kita boleh ringkaskan dalam bentuk A M tambah N. So bila darab dia akan jadi tambah. Sama juga untuk yang ni, operasi bahagi, dia akan jadi tolak di sini. Di sini tolak. Okey. Kalau pendaraban, ni pendaraban dia darab je lah kurungan. M ni kita akan darab dengan N. Dia akan jadi beginilah. Okay, seterusnya operasi negatif. Kalau bentuk dia begini, 1 per A kuasa N. Okay, so ini asas indeks dia positif. Kita akan jadikan dia negatif lah. Bentuk dia naik ke atas kan. Naik atas, sebenarnya dia akan jadi negatif N lah. Okay, untuk operasi pecahan pula, beginilah kuasa. Dia sebenarnya set lah, dalam bentuk set ni pencah kuasa 2 kan. Pencah kuasa. Bila N pencah kuasa, sebab dia akan jadi A kuasa indeks dia pecahan 1 per N. 1 per N lah. Sebab sini tidak ada kan. Okay. Lain-lain hukum macam inilah. A kuasa kosong dia akan jadi 1. Apa-apa nilai yang dikuasakan kosong, dia akan jadi sama dengan 1 lah. Okay, kemudian yang ni darab, cuma asas dia berbeza. So tapi kita boleh darabkan terus jika indeks dia sama lah. Begini, dia akan jadi, boleh buat begini. So A darab dengan N, A darab N, so kuasa M lah. Jadi begitu ya. Okay, lagi ada A M per N. Dia akan jadi set lah begini. So N tu yang di bawah letak di luar, M yang di atas letak di dalam. Macam inilah kan. So N ni 1 ni sebenarnya ada tulis sini 1, tapi dia tidak tulis kan. So begitulah. So hukum ini kamu kena kuasai, ingat. Sebab dia akan banyak kita akan gunakan dalam operasi untuk subtopik 4.1 hukum indeks. Harap kamu boleh ingatlah yang ini ya. Okey, untuk lebih senang untuk ingat, kamu salin, tulis dan tampal di dinding kan bilik kamu. Okey, itu cara salah satu untuk ingatlah. Banyak formula kan. Okey, seterusnya kita tengok contoh untuk hukum indeks ini. Okey, untuk yang pertama, ni kan. Contoh 1, permudahkan ungkapan algebra yang berikut. Ni senang lah ni. Permudahkan kan. Suruh permudahkan. Okey, kita akan buat ni kan. Untuk soalan A, 4 kuasa 2N darab dengan 4 kuasa M per 4 kuasa N. Sebenarnya kita akan tengok dahulu asas dia semua sudah sama. Okey, yang pertama dulu yang di atas. Yang di atas ini dia asas sama 4 4.
dia operasi darab, dia akan jadi tambah untuk indeks dia. So 4 2n tambah m. Begitu. Kemudian tengok yang di bawah. Di bawah dia operasi bahagi. Kalau bahagi dia akan jadi tolak. So tolak n. Kan? So permudahkan 2n tolak n. 2n tolak n. So jadi n lah. So 2 tolak 1. So dapat 1 lah. So jadi 4n tambah m tiada kawan. So dia akan jadi beginilah. So ini jawapan ringkas permudahkan. Okey, soalan B. Soalan B ni. Soalan B kan. So 3 kuasa m tambah 2 tolak 3 kuasa m bahagi 3 kuasa m. Okey, kalau yang ini ni operasi tolak, dia akan jadi tolak yang ni m tambah 2. M tambah 2. M tambah 2 ni kalau tambah tu ialah darab kan. So akan membuat 3 M darab 3 kuasa 2. Begitu. Lepas tu tolak 3 kuasa M. Kan? Kemudian yang di bawah ni darab 3 naik atas. Okey, bahagi kan. So 3 kuasa negatif M. Yang di bawah ni kalau kita jadikan dia darab, operasi bahagi ni jadikan darab, yang ini akan jadi negatif lah. Dia punya indeks tu negatif. Okey, seterusnya barulah kita buat yang mana sama, baru kita boleh buat lah sini kan. Okey, 3M. Okey, ini dia buat. Okey, okey, 3 kuasa M kan. Kita akan buat pemfaktoran. Di sini kita faktorkan 3M. Yang tinggal ialah 3 kuasa 2 tolak 1 per 3 kuasa M. 3 kuasa M. Kemudian yang ni barulah kita akan buat 3 kuasa M. 3 kuasa M dia akan jadi berapa ni? Potonglah kan. Ni boleh potong ni. So yang tinggal yang inilah. Baru menggerakkan. So kita akan dapat 9 tolak 1. So 8. Itulah jawapan 8. Yalah, jawapan dia 8 kan. Okey. So jadi yang ini kita kembangkan dahulu. Kemudian barulah kita buat pemfaktoran. Faktorkan. So ini operasi tolak kan. Operasi tolak kita faktorkan. M keluar. So 3M ni keluar juga. So dia akan jadi 1 lah tinggal di sini. Ya. Harap boleh faham ya. Kalau kita faktorkan 3M ni, 3M bawa keluar. So bermaksud yang tinggal ialah 3 kuasa 2 tolak 3M ni kita bawa keluarkan. So 3M ni kita akan letak 1 lah. So 3M darab 1 dia akan dapat 3M juga kan. So sebab tu kita keluarkan 3M faktor kan. Cuba kamu kembangkan semula yang ini, kamu akan dapat balik yang di atas ni. Ya. Macam itulah cara kita buat pengembangan ya. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan C. Okey, soalan C. Okey, soalan C. C 5x negatif 1
kuasa 3 darab dengan 4x y kuasa 2 bahagi dengan xy negatif 4. Okey, cara dia kita buat okey. Mula-mula kita buat yang ini dululah. 5 kuasa 3. So kita akan dapat 5 kuasa 3 125 lah. So x tu dia akan dapat, x tu ialah negatif 3 jugalah. 1 darab 3 kan. Kemudian darab 4x y kuasa 2 tiada kan. Okey, bahagi. Ini masukkanlah dalam negatif 4 darab dengan, so dapat x negatif 4 y negatif 4. Kembangkan dahulu Okey, kemudian barulah kita tengok nombor dahulu. Okey, nombor darab 125 darab dengan 4. Lepas tu darab bahagi 1. So kita akan dapat 125 darab 4 dahulu, nombor dahulu Kemudian baru cari x. So x ni darab kan. Kalau darab x ini kuasa 1. So kuasa 3 tambah 1 tolak. Ini bahagi kan. So dia tolak dahulu, tapi dia punya operasi indeks di sini negatif 4. So kena tolak 4 lagi lah. Begitu. Kemudian baru buat y. Buat y, di sini tiada y, di sini ada. So sini ialah 2. So y kuasa 2, y operasi bahagi tolak. So sini negatif 4. So buat kurungan negatif 4. Barulah buat jawapan di bawah Buat jawapan di bawah. 125 ni darab dengan 4, kamu akan dapat 150. Okey, sorry. 250 500. Kemudian ini jadi tambah 1 jadi 5. So negatif 3. So x kuasa 2 So kita akan dapat jawapan kita akan dapat 500 x kuasa 2. Lepas tu sini tambah 2 tambah 4 y kuasa 6. Okey, so itulah jawapan. Cuba kita tengok jawapan. Okey, betul Okey, soalan D. Soalan D. So 4 A kuasa 3 B kuasa 2 darab 4 A B kuasa 3, di luar dia ialah negatif 4. Di luar itu negatif 4. So negatif 4. So jadi yang ni kita kembangkan dahulu lah So 4A kuasa 3 B kuasa 2 darab 4 negatif 4 A negatif 4 B negatif 12 darab So sini 1 darab sini pun 1. So kena semua kena darabkan dengan negatif 4. Okey, kemudian jika kamu tekan kalkulator, negatif 4 ni ialah sama juga dengan 1 per 4 kuasa 4. 4 kuasa 4, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 4 lah. Nombor dengan nombor ni darab kan? Darab. Yang ini 4 negatif 4 ni adalah sama juga dengan 1 per 4 kuasa 4. A kuasa negatif 4 B kuasa negatif 12.
Okey. Okey, darab. Ini tulis balik lah. A kuasa 3, B kuasa 2. Okey. Jadi nombor dengan nombor kamu. Okey. Nombor dengan nombor kita darabkan dahululah. So 4 darab dengan 1/4 kuasa 4. Ini kamu tekan kalkulator lah ya. Kamu akan dapat 4 kuasa 3 pada 16. Okey, kemudian baru A. Kita cari yang asas A. A 3 didarab jadi tambah tolak 4. Kemudian B. B 2 tambah negatif 12. Okey. Barulah kita buat jawapan dia. Kalau yang ni nombor, kita akan dapat inilah 1/64 ya. 1/64. Kamu tekan kalkulator lah ya di ni. Kamu akan dapat 1/64. Okey. Lepas tu A negatif 1. B negatif 10. Cuba kita tengok jawapan. Okey, cuma dia letak di bawah ya. Sebab negatif-negatif ni dia sebenarnya dia di bawah. So jadi jawapan yang akhir sekali ialah 1/64 kuasa A B. A kuasa 1. Tidak payah tulis lah ya. So jadi dapat B kuasa 10. Kuasa 10. So inilah jawapan ya. Ini jawapan akhir kita. So kita boleh tengok. Okey, ini jawapan. Okey, ini jawapan betul. Jawapan A. Okey, ini betul lah. Kan? Okey, itu permudahkan kan? Okey, senanglah. So perbanyakkan latihan yang ini. Nanti cikgu akan bagi latihan lah ya. Okey. Contoh yang nombor 2. So, nombor 2 ni pun sama juga ya. Permudahkan setiap yang berikut. Okey. Kalau permudahkan soalan A. Tulis di sinilah ya. Soalan A ialah negatif. Tidak nampak. Sinom. Color warna hitam lah ya. So A negatif 1/3 darab dengan 2A negatif 1/2. Okey. Okey, sekarang yang ini macam mana mempermudahkan? Nombor darab dengan nombor dulu. Yang di sini 1 darab 2. So dapat 2 lah ya. 2. Okey. So dapat 2, 1 darab 2 dapat 2. Kemudian baru tulis asas A. Lepas tu negatif 1/3 tambah, lepas tu buat kurungan, tolak. So itulah cara-cara kita membuat langkah pengiraan, iaitu 1 darab 2 dahulu. Lepas tu A negatif 1/3 tambah tolak 1/2. Okey, bila kamu tekan, sebenarnya ini jadi negatif juga ya. So negatif lah ni So negatif. Kena samakan penyebut dahulu. Samakan penyebut, darab silang lah ya. Darab silang 2, 3. So dapatlah negatif di atas ya. Bila kamu darab silang, kamu akan dapat jawapan 2A. Yang ini darab silang, sini jadi 2, sini jadi 3. 2, sini jadi 3. Saya negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3, negatif 5 lah kan. So jadi negatif 5/6. Ya. Ini per 6. Ni tapi sebab dia negatif, dibawa ke bawah. So dia akan jadi kamu jawapan akhir dia ialah 2/A 5/6. Ini jawapan akhir.
So ada negatif, turun bawah lah Okey. Soalan B. Soalan B ni lah. Soalan B. So B 2A negatif 2. Okey, ini bahagi, dia akan jadi tolak tolak. So 2 ni di bawah ni 1. Tidak ada nombor kan di sini. Yang di depan A ni. Jadi 2 bahagi 1 dapat 2 juga So kemudian baru kita buat tolak. So ni pecahan, pecahan. Lepas tu negatif kan. Ni kurungan negatif 3/2. So kita akan tulis jawapan 2A negatif 2 tambah 3/2. Ini kena tekan kalkulator lah kamu tekan kalkulator. Okey, kamu akan dapat negatif 1/2. So 2A negatif 1/2. So jawapan negatif kita akan bawa ke bawah. So kita akan tulis 2/A negatif 1/2. Jadi positif lah. So itu jawapan akhir kita Okey. Okey, kemudian soalan yang ini. Ini bentuk punca kuasa Bentuk punca kuasa dia akan jadi pecahan. Kita terus tukar lah yang di dalam ni 2 dia akan di atas, yang 3 ni dia akan pecahan tu dia berada di bawah. So dia akan tulis macam ni lah. A 2 di atas per 3. Begitu. Untuk yang ini. Okey, untuk yang ini darab sama juga Yang di dalam tu di atas. So negatif so A negatif 3/2 di bawah So kita akan buat ringkasan A 2/3 tambah tolak tambah pecahan tolak 3/2. So ada operasi darab jadi tambah lah. Okey, so jadi bila kamu jadi buat begini, kamu tolak, tekan kalkulator lah. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia ialah negatif 5/6. So jadi A negatif 5/6 5/6. So sebabkan dia negatif, kita akan tulis 1. Sebab di depan ni A ni, depan A ni ialah 1. So itu kita 1. Cuba kita tengok yang ini Di depan dia nombor dia 2. So di atas dia 2. Begitu sama. So jadi sama juga macam ini. So ini depan dia ni 1. So letak 1 per. So yang ini negatif akan hilang lah. A 5/6. So itu cara dia Okey, soalan D. Soalan D sama juga. Ini dia guna kaedah darab dululah ni Darab dalam ni asas sama. Macam mana ni? Okey, soalan D kita kena darabkan dahulu semua. Kemudian kita buat okey. Okey. Kita darabkan dahulu. Okey, A negatif 1/2 darab satu-satu dahulu. A darab A 3/2. Lepas tu tambah 2 A dahulu A negatif 1/2 darab dengan A ada 2. So darab dengan 2 A 1/2. Kemudian kita darabkan lagi satu yang terakhir ni So darabkan lagi. So A negatif. So ada darab lah sini Darab. Oh, ini jadi tolak lah sini. So tolak A negatif 1/2 darab 3A negatif 1/2. Okey. Lepas kita sudah kembangkan darab setiap satu kan, darab ni. Okey. Kemudian baru kita buat yang sama penyebut. Ni semua sama ni kan, tapi yang inilah operasi darab kan. Kalau operasi tambah tidak boleh. So kita buat ni dulu tambah. So jadi A negatif 1/2 tambah 3/2. Kemudian ni tambah
sini 1/2 negatif 1/2 darab tambah V sini ada 2 kan sini, so kena kalau darabkan nih kamu kena buat darab 2, letak 2 lah di depan sini ya. Ini ada 2 kan, sini so 1 darab 2 dapat 2 lah, baru kita boleh kembangkan dia punya penyebut indeks. Oke, kemudian tolak, ini ada 3, sini ada 1 darab 3 3 lah. Nah, negatif 1/2, sini negatif juga, so negatif lah 1/2 juga Oke, kemudian barulah kita buat. Kalau yang ini kamu akan dapat A kuasa 1 tambah 2A, ini kamu akan dapat kuasa kosong, lepas tu tolak 3, yang ini kamu akan dapat A negatif sini, ini kamu akan dapat negatif 1 di sini. Negatif 1. So jadi jawapan kita ialah so A kuasa 1 tambah 2 A kuasa kosong ni 1 ya, darab ni lah, darab dia akan jadi 1, so tolak 3 A negatif 1. Kemudian barulah kita faktorkan. Kita kena faktorkan dahulu ni. Faktorkan dahulu. Keluarkan A. Yang ini boleh lah. Kita keluarkan. Itu jawapan akhir dia itu. Okey. So A kuasa 1 tambah 2 kuasa ni jadi 1 3, yang A negatif 1 ni dia akan jadi A kuasa 1 beginilah. So jadi jawapan akhir kita yang inilah ya. Jawapan akhir kita. Tapi yang 2 ni kita tidak payah tulislah yang 1 ni ya, sebab dia darab. Dia tulis beginilah. A kuasa 1, sebenarnya A kuasa 1 ni sebenarnya kuasa 1 ni tidak payah tulis kuasa dia ya. So kuasa tu tidak payah tulis. So A kuasa 1, so kita tulis baliklah di sini ya. So jawapan dia akhir dia ialah A tambah 2 tolak 3/A. So inilah jawapan. So operasi untuk tambah tolak ni tidak boleh gabung lah ya. Itulah jawapan akhir kita. Okey, itu untuk contoh yang kedua. Harap boleh faham lah ya. Okey, contoh 3. Okey, kita tengok contoh 3. Okey, contoh 3. Tunjukkan bahawa yang ini adalah sama juga dengan yang inilah. Okey. So maksudnya kita mau tunjukkan yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, yang ni lah dulu ya. 7 kuasa 2 X tolak 1 sama juga sebenarnya ialah 7 kuasa 2X tolak ni ialah operasi bahagi 7 kuasa 1 ya. So jadi kita akan dapat kalau 7 kuasa 2 ni ialah 49. So kuasa X bahagi 7. Jadi kita boleh tulis juga sebagai 49 kuasa X. Pecahan ini kita boleh bahagi ini kita boleh tulis bentuk pecahan 7. So dia samalah. So ditunjukkanlah ini ya. Ditunjukkan. Okey. Okey, seterusnya boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif X. Okey, boleh dibahagi tepat dengan 25. Tunjukkan. Okey, saya kena tunjukkan. Yang ini boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif X. Okey. Kita akan buat
3x darab 3 kuasa 4 tambah 3 kuasa x darab 3 kuasa 5 tambah 3 kuasa x. Okey. Yang ini kita akan buat faktorkan. Yang ini daripada sini ya, soalan ni. Pada soalan ni, malah kamu boleh perhatikan yang ini, yang inilah yang cikgu sudah buat ni. Ya, sini tambah jadi darab ya. So yang ini kita boleh buat form faktoran. 3x di luar kurungan. Kalau ini yang tinggal ialah yang inilah 3 kuasa 4 tambah apa yang tinggal yang ini? Yang tinggal ini kini kita bawa keluar kan, 3x ni kita bawa keluar. So yang tinggal ialah 3 kuasa 5. Untuk yang ini apa yang tinggal? Yang tinggal ialah kuasa yang tinggal ialah 1. 3x darab 1 ni sebenarnya. 1 tu tidak boleh tulis kan. So 1. Okey. Okey. Kemudian 3x yang ini 3 kuasa 4 kamu kembang ni lah. Ni kembangkan. So dapat 81. Ni ya. Boleh tengok jawapan dia di bawah. Ni. Kan? Ni 81. Yang ini 243 tambah 1. So, bila kamu tambahkan semua tu dia akan dapat 325. 325 ini yang adalah gandaan bagi 25. Maka yang ini semua ni boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif x. Itu maksud dia. Itu kita mau buktikan bahawa nombor yang ini semua ni boleh dibahagi tepat dengan 25. 25 lah. Itu maksudnya. Sebab kamu dapat di sini 325. 325 bahagi dengan 25 boleh dibahagi. Ya. Okey, so sudah habis contoh 3. Harap boleh faham lah ya. So ini dapat 81 tambah 243 tambah 1. So kamu akan dapat 3x 325. So 325 itulah yang kita tengok adalah boleh dibahagi dengan 25. Okey, so sini latih diri 4.1 kamu boleh buatlah ya. Latih diri 4.1, soalan 1, soalan 2, 3 dan 4. Okey, penyelesaian masalah yang melibatkan indeks. Okey, ini masalah selesaikan bagi setiap berikut. Okey. Cuba kita tengok macam mana mau selesaikan bagi setiap yang di ni lah. Soalan A selesaikan. Okey, soalan A selesaikan. Kita akan buat okey, 32x. Kalau selesaikan soalan yang ini, selesaikan ni bermaksud kita akan cari x itu berapa jawapan. Ya? X sama dengan berapa jawapan dia x. Kalau kamu perhatikan di sini ada x kan, dia punya indeks ataupun kuasa tu ialah x kan. So jadi kita mau cari berapa jawapan x tu. Soalan ni lah ya. Okay, so 1 per 8x tolak 1 ya? Adalah juga sama juga dengan 32 ini adalah kita boleh ringkaskan dia sebagai 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 32. Cuba ya, tekan kalkulator. Cuba tengok. Oh, kuasa 5 kuasa 5. Kuasa 5. Kuasa 5 sama juga dengan yang ini 8 ni. Ini kan kalau pecahan tadi, cikgu cakap tadi, kalau pecahan ni kalau dia bawa ni atas dia akan jadi kuasa dia ialah negatif kan. So kita akan buat negatif x tolak 1. Dia beginilah. 8 itu okey, ini tidak boleh buat tak kurungan ini. 8 tu ialah 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3.
Kalau sudah sama asas begini, kita sudah samakan asas, so bermaksud cikgu boleh tulis beginilah, 5 kuasa 2 kuasa 5 sama juga dengan 2. 3 ini kamu boleh darabkan ni lah dengan yang di sini ya. Kita akan dapat negatif 3 kurungan X, ataupun kita hilangkan kurungan pun boleh juga ya. So negatif 3X, lepas tu ni negatif darab negatif jadi positif 3 ya. So jadi sebenarnya 5 ni adalah sama juga dengan kuasa yang ni. So ini asas dia sama kan, 2 asas 2. So sebenarnya ini sama juga dengan ni. Barulah kita boleh dapat berapa nilai X ya. So jadi 5 sama juga dengan negatif 3X tambah 3. Lepas ni kamu buatlah algebra ya, pindah tempat lah ya. Kita pindahkan tempat, ni pindah sebelah jadi 3X negatif 5, negatif 5 pindah sebelah negatif 5, tapi di sini 3, so dapatlah negatif 2. So nilai X kita ialah negatif 2/3. So kita tengok jawapan. Kenapa tidak sama? X ialah, ada X, lupa nilai X di sini. Okey. So sini kita terlupa nilai X. Okey, so 2 5X kan? Oh sorry, 2 asas tu tidak payah nak buat. Okey, 5X. Kita bandingkan sudah kan. So jadi 5X pindah sebelah, sini negatif Jadi ada negatif ini, negatif 3X kan. Negatif 3X pindah sebelah jadi akan jadi positif. So 5X tambah 3X sama juga dengan 3. 3. So dapatlah 8X di sini. So jadi 8X sama dengan 3. So X sama dengan 3/8. Betul 3/8? So betul 3/8. Okey, seterusnya soalan BC. Soalan 5 siap sudah lah. Okay, jadi kamu boleh buat yang soalan 1 ni latih diri. So cikgu tunjuk yang soalan 5A ni. Soalan B. Soalan B, A kuasa 5 sama juga dengan 2/3. Sebenarnya 2/3 ni ialah kita sudah buat tadi soalan tu yang ada 2 ni. Ialah okey, adalah 2/3 ini ialah 3 kuasa 5. So kalau kita perasan di sini A kuasa 5, so maknanya A kita ialah 3. So jawapan A sama dengan 3. Asas indeks dia sama, 5 sebelah 5. Begitu ya. Okey, seterusnya yang ni pula. Kita cari nilai X lagi 1. Okey. 81. Kita buat 9 lah ya. Boleh juga ya. Okey, soalan C. Soalan C 27. 81 kurungan 3X sama dengan 1. 27 ni pindah sebelah pun boleh 27 pindah sebelah. Kita akan dapat 81 3X sama dengan 1/27. 27 ni adalah kalau dalam bentuk teringkas, kalau kuasa ni 3 kuasa 9, kalau 9 darab 3 kuasa 3 ya. So dapatlah 1/3 kuasa 3. Kalau 81 ialah 3 kuasa 5 rasanya. 3 kuasa 5. 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 ya. So 3 kuasa 4 kamu tekan kalkulator lah ya. So buat kurungan sebab ada lagi 3X di sini ya.
3x di luar. So lepas tu barulah kamu kembangkan 4 darab 3. So 4 darab 3 ialah 12x, sama juga dengan yang ini kita bawa naik atas. Kalau pecahan ni ialah 3 kuasa negatif 3, kan, di atas. So asas sudah sama, indeks dia yang di atas dengan yang di atas ni kita boleh bandingkan lah. So dapatlah jawapan 12x sama juga dengan negatif 3. So x ialah 12 pindah sebelah, negatif 3 per 12. So dalam teringkas 1/4 negatif, negatif 1/4. Cuba kita tengok jawapan. Betul lah. So sini ialah betul. So semua betul. So itulah cara contoh untuk menyelesaikan setiap persamaan berikut. Kalau selesaikan, kita akan cari nilai apa pemboleh ubah lah. Contoh kalau ini kita akan cari nilai x, cari nilai x, cari nilai x ni lah. Begitu. So pindah-pindah. So jadi boleh cuba buat latih diri ini. So itu sahaja untuk kelas hari ini, iaitu hukum indeks 4.1. So harap boleh faham lah. Okey, itu sahaja.